Baik, kenapa anak-anak nak disyahadahkan tajuk dia? Tajuk dia tadi, kita sambung yang tadi tu. Tentang dua kalimat syahadah. Baik, bila bermulanya Islam? Bila sampai akil balik. Faham ya? Baik. Tadi kita sebut dah perkataan akil balik. Akil balik ni maknanya seorang mukallaf. Bila dia mencapai mukallaf ni satu darjat di sisi Allah Ta'ala ni. Allah letak darjat mukallaf ni manusia yang sampai akil balik bila sempurna iman akal dia. Maknanya kalau lelaki-lakinya, kalau dia bermimpi bersetubuh atau melihat orang bersetubuh, kalau perempuannya keluar haid, itu tanda-tanda dah mukallaf. Dia sampai peringkat itu, maka anak tu dikira sudah mukallaf. Maka bila dia mukallaf, apa mak kena bapa kena buat kat anak tu? Jadi Islam tu terletak pada penerimaan dua kalimah syahadah. Dia kena iqrar dan tasydid. Tak apalah. Tadi dah kata dah, saya bukan orang Islam kau Ustaz. Yalah memang kamu orang Islam. Islam kamu takkan bagi kat anak kamu. Islam anak kamu kena Islam daripada dia. Islam tu dia panggil Islam kauni. Muslim kauni. Muslim kauni ni Muslim keturunan. Tak apalah, memang ada Islam dah. Tak apa, tak Islam. Cuma tak kukuh, tak kemas. Jadi yang terbaiknya, kita ikut balik macam mana dalam Islam ajar kita, kita ajak terima syahadah balik. Salah kan nak mengucap dua kalimah syahadah? Yang buat happy birthday tu boleh? Tak ada bising-bising pula. Jadi majusi lagi. Ajar anak pada kecil jadi majusi. Piu, puh, dia tiup lilin tu. Fu, tiup lilin. Kan? Kalau Tok Wannya umur 75. Jenuh pasang lilin. Ajar Tok Wan jadi majusi. Dah lah Tok Wan tu nak mati dah. Duk ajak jadi majusi, tiup lilin. Tengoklah orang buat kerja tu. Tu tak apa pula. Bila kita cerita bersyahadah ni melenting dia marah. Oh, pasal apa kena mengucap pula? Kan saya ada Islam. Islam apa? Dia tiup lilin tu. Dia tiup api tu Islam ke tu? Jadi macam ni persoalan dia. So jadi, jika anak-anak itu tidak bersyahadah, apa akan jadi ke anak tu? Dia hanya jadi Muslim. Memang dia Muslim. Keturunan. Tapi, sebab apa? Sebab dia menyandarkan Islam itu kepada mak dan ayah dia. Maka dia masih Islam. Dia masih Islam. Dia layak di apa-apa dia buat, hidup dia mati dia macam Islam. Cuma pegangan dia tu masalah lagi. Masalah iman tu kita nak cerita. Iman ambil di mana? Islam tak apalah mak bapak. Iman ambil kat mana? Cuba jawab soalan saya ni. Iman ambil kat mana? Oh, saya yakin dengan Tuhan tu iman. Itu ke iman? Macam tu ke iman? Iman kan Nabi dah sebut. Tiga iman. Tiga perkara. Iqrar bil lisan, tasydid bil qalbi, wa amal bil arkan. Kena iqrar syahadah. Tasydid kan syahadah. Amal. Baru nama iman. Maknanya iman tu kena mengucap dua kalimah syahadah juga. Jadi, package dia adalah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, dia dapat tiga sekali. Dia dapat Islam, dia dapat jadi mukmin, dia beriman, iman, dan dia dapat ihsan. Tiga dia dapat sekali. Iman, Islam, ihsan. Tengok balik yang Nabi tentang hadis Jibril jumpa Rasulullah. Macam nak Jibril tanya Nabi, khabarkan padaku, akhbirni anil iman. Khabarkan padaku tentang iman. Nabi berjawab, iman tu ialah rukun iman yang 6 tu. Khabarkan tentang Islam. Nabi jawab pula tentang rukun Islam yang 5 tu. Jawab pula ihsan. Nabi kata ihsan tu ialah kau sembah Allah seolah-olah kau nampak Allah. Kalau kau tak nampak Allah, hendaklah kau faham yang Allah itu melihatkan di kau. Itu tiga-tiga tu. Maknanya semua tu berada di dalam dua kalimat syahadah. Berarti orang yang terima dua kalimat syahadah ni dengan ikhlas dan betul sanad dia, maka dia dapat semua-semua tu. Ini yang kita duk tekankan. Kenapa kena mengucap dua kalimat syahadah? Maka mengucap dua kalimat syahadah kalau mengikut Imam Malik ni mengucap apa dia kata? Hendaklah dengan niat fardu atas dirinya sekali seumur hidup. Sekali ya. Dia niat itu mengikut mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i pun macam tu jugalah. Semua dia kena niat. Ikut mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, Ahli Sunnah wal Jamaah pun kena mengucap juga. Jadi tak ada mazhab yang tak kena mengucap. Jadi yang tak mengucap ni mazhab mana? Mazhab kita lah. Kita lah orang Melayu mereka. Bukan kita orang Melayu saja. Orang Arab pun sama juga. Tengok orang Arab. Apa jadi? Tengok Syria. Tengok Yaman. Cuba tengok negara-negara yang dah hampir hancur dah. Sebab apa? Meninggalkan yang fardu. Baik. Jadi, supaya kenapa? Mengucap yang warna kuning tu. Supaya terpelihara iman, Islam dan ihsan. Tak ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Itu keperluan bila anak sampai akil balik. Kemudian kita tengok yang kita bincang semalam, 2-3 malam sudah. Apa itu yang kata dalam Al-Quran tu? Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Iaitu kalimat taqwa, kalimat syahadah, kalimat tauhid. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa dan patut memilikinya. Tuhan suruh kita terima, Tuhan ambil.
Tuhan suruh perintah supaya kita memiliki kalimat taqwa tu, kalimat syahadah. Sebab apa? Itulah kalimat yang akan bawa kita balik kepada Allah. Kalau tak ada kalimat tu nak balik dengan apa? Kita nak balik dengan apa? Nak balik dengan kosong apa yang ada kat sekarang kita hari ni. Na'udzubillah min zalik. Inilah benda-benda yang kita nak faham. Selalu orang tanya saya, Ustaz, kuliah macam ni kenapa orang lain tak ngajar? Saya pun tak tahu nak jawab. Saya ngajar yang ni je saya kata. Hal lain tu biarlah, saya tak payah ngajar. Dah banyak ada ustaz ceramah. Kita nak fokus asas ni dulu. Lepas tu tak apalah nak cerita hal lain tu. Yang ni yang paling penting sebenarnya. Dah faham yang ni, dah syahadah elok-elok, dah terima dah. Tu nak suruh terima tu je. Tak apa, buku insya-Allah ada apa nanti. Memang kita tengah buat buku. Buku syahadah pun saya dah tulis banyak dah. Nanti kita akan compilekan buku. Kita buku tu kita akan, inilah kuliah-kuliah ni penting insya-Allah. Ada insya-Allah semua kita tengah buat sekarang ni. Cuma masa agak tight sikit, constraint sikit masa tu. Baik, dengan menerima dan mengucap syahadah ketika akal balik, melepaskan anak itu atas wajibnya pada hukum taklifinya, iaitu had taklif syarak. Kalau kita tengok pada taklifi, hukum taklifi itu ada 5. Apa dia? Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Kita tengok situ. Bila waktu, kalau kita tanya waktu lah, kita ambil yang paling basic contoh. Bila waktu mengerjakan haji? Waktu wajib ni contoh. Bulan apa? Bulan haji. Bulan Zulhijjah. Bila waktu wajib mengeluarkan zakat? Bila cukup haul dan nisab. Bila waktu wajib untuk puasa, untuk berpuasa? Waktu wajib dia. Ada waktu wajib, ada waktu sunat kan? Sunat puasa, harus puasa, makruh puasa, haram berpuasa. Semua ada waktu tu. Kalau buka dalam taklifi kita jumpa. Iaitu bulan Ramadan. Bila waktu wajib solat? Sajalah kita nak brainstorming sikit bagi ingat. Bila waktu wajib solat? Ketika 5 kali sehari semalam. Ada waktu wajib dia. Bila waktu wajib mengucap 2 kalimah syahadah? Cuba fikir tengok malam ni. Yang pertama rukun syahadah. Bila waktu wajib mengucap 2 kalimah syahadah? Dah jawab dah? Dah jawab dah belum? Bila wajib? Masa waktu wajib mengucap 2 kalimah syahadah bila? Masa bila? Akil balik, pandai dia pun jawab tu. Betul lah ambil lah tu. Mukallaf. Betul lah tu. Mukallaf pun dia akil balik pada. Satu lagi, yang umur 50 tahun ni, macam mana? Umur 50 tahun macam mana? Umur 50 tahun ni bila sampai seruan. Bila dengar kuliah malam ni, Allah Ustaz, saya ni dah 50 Ustaz, tak terima syahadah. Tak apa, kejap lagi lepas ni, kita syahadah balik ramai-ramai malam ni. Yang mana belum syahadah lagi, tak apalah. Kita dalam alam maya pun tak apa. Maya pun kita maya lah. Yang penting, suara sampai, niat sampai. Macam mana nak buat dah akhir zaman macam ni? Tapi masih lagi boleh. Jadi, masa akil balik. Ataupun lepas ni jawab apa? Mukallaf. Dah pandai lah tu. Belajarlah kita guna istilah Arab sikit-sikit. Bila istilah ni kita penting untuk kita nak gunakan istilah ni. Dalam tu So, jadi, masa bila waktu wajib dia? Mukallaf. Maknanya lepas ni, saya rasa ramai yang anak masih kecil lagi ni. Kalau anak kamu esok dah sampai akhir balik, masa itulah kena ajar mengucap syahadah. Tapi bila bapak dia tu betul-betul bersyahadah sungguh. Bapak tu penting. Bapak tu wali. Kalau kata kita ada ruang masa besok, kita kumpulkan anak-anak yang mana akhir balik tu malam-malam macam ni. Kejap lagi lepas kuliah, kita syahadah dulu. Syahadah ramai-ramai. Kalau mungkin ada orang kata, nak ajar sendiri bukan tak boleh. Takut bapak gelong, habis gelong anak-anak sekarang. Kalau bapak tu pun, kan syahadah orang ni betul-betul masalah juga. Kita nak kena tanggung beban syahadah. Beban atas manusia tu. Tu kena ni sikit. Tu saya ingat buat sementara waktu ni, kita tangguh dulu syahadah anak kita. Kita duduk dalam program ni. Biar ikut saya dulu syahadah senang. Pasal susah juga tu nak syahadah tu. Kita nak syahadah nak bawa dia ke mana? Sebab kita punya hubungan tu kena dengan guru, dengan rasul tu kena betul dulu. Bagi elok dulu duduk. Okey, baik. Jadi akhir sekali, itulah nak masuk Islam pun kena dengan niat. Innamal a'malu binniat. Sungguhnya amal itu dengan niat. Jadi orang Islam pun kena dengan niat. Tak ada istilah keturunan sebenarnya. Cuma pasal kebetulan kita ni ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah, sangat beruntung orang Islam. Siapa yang jadi Islam? Bukan orang Islam. Dilahir di dalam keluarga Islam. Itu kena ingat tu benda. Ibu tidak melahirkan agama. Ibu hanya melahirkan jasad anak. Sebab tu bila sampai akhir balik, kena terima syahadah. Waktu wajib bagi terima syahadah anak-anak tu.
Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kita kata gini, bagi mak bapak yang soleh, masa kahwin tu soleh, solehah, maka dapat anak, anak dah akil balik, maka ketika itu menjadi sunat muakkad. Untuk menerima kembali dua kalimah syahadah. Kalau bapak soleh, dia boleh didik anak dia dengan soleh. Betul didikan dia tu. Payahlah nak cari macam ni. Kalau masa menikah tu orang hara dulu. Dah lama dah tua baru teringat nak jadi orang soleh. Kata Imam Syafi'i masa tu, maka menjadi sunat muakkad. Tapi kalau masa perkahwinan tu bermula berlaku, mak bapak ni khawaya orang kata, huru hara. Semayang tak semayang, puasa tak puasa. Ataupun ngaji tak ngaji. Mayang gitu-gitu. Tak faham agama sangat. Bila dapat anak dah besar, maka jadi wajib atas anak tu untuk disyahadahkan balik. Tapi saya tengok ya, ini yang saya melihat, pengalaman saya lah lepas-lepas, saya rasa eloklah kita terima je lah. Tak payahlah kita cerita pak soleh tak soleh, sampai anak besar, kita syahadah balik, kita selamatkan diri kita dulu. Lebih baik sebab apa? Banyak kita mengaji tadi, banyak sangat kemuliaan dua kalimat syahadah bila kita mengucap balik. Sebab Allah akan bagi sesuatu yang sangat hebat atas kita manusia ni. Atas kita umat Islam yang menerima akan dua kalimat syahadah tu. Ya. Jadi begitulah untuk malam ni. Saya rasa dah banyak kita buat kuliah. Nah, asalnya kuliah pendek. Ini dah jadi kuliah panjang pula. Tapi tak apalah. Yang penting nak memahami apa dia tentang tajuk kita mukallaf tu tadi dan tanggungjawab kita menerima dua kalimah syahadah. Baik, insya-Allah. So jadi sebelum kita baca doa, mari kita sama-sama kita syahadah balik. Ni dah faham lah sikit. Seronok sikit kita nak terima syahadah ni. Bila dah faham ni, senang kita nak terima syahadah. Kita terima niat elok lah. Macam kita syahadah biasa. Cuma kali ni kita fokus. Kita hadap betul-betul. Kan? Kita pandang dengan mata hati. Okay. Ikut saya nak ajar dulu benda ni. Dalam hal ini, ada mursyid dia kan, ada guru dia. Saya bukan guru lah. Saya ni orang yang menyampai. Tadi saya cerita pasal TMB. Nak terangkan dalam rumah api tu, kena panggil TMB. Sebab kabel dekat luar rumah. Saya kabel pun bukan. Hanya TMB je datang, connect wire tu, sampai situ, tu dia lah hubunglah dengan main kabel tu. Mana balik kepada tempat asal kita tu, iaitulah pada guru kita dan juga pada Rasul. Saya ni tak ada apa, sekadar nak sambung ni, itu saja. Bahkan saya pun sama-sama juga ikut berguru kan tu, kita punya mursyid kita. Duduk dengan Rasul juga. Kita bukan untuk guru lah, akan ingat macam tu. Baik.